Sementara kita menunggu azan Isya ni, ada lebih kurang dalam 20 minit lagi. Kita sambung semula pembacaan kitab ini. Kita masih dalam bab yang ke-13, iaitu satu bab, babun ma ja'a fi sifati saifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan sifat tentang pedang, semua pedang-pedang yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan pada hadis yang ketiga. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih telah mengeluarkan hadis yang ketiga ini. Datuk kepada Hud, yakni Mazidah ibni Malik rahmatullah alaih telah menceritakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Makkah pada hari Futu Makkah, iaitu pembukaan Makkah, dengan pedang yang ada emas dan perak. Talib, yakni salah seorang daripada perawi hadis ini, berkata, "Aku bertanya kepada Hud, perak itu di bahagian mana?" Jawab beliau, "Di bahagian hulu pedangnya." Jadi Talib bertanya kepada Hud, emas dan perak itu pada bahagian mana pada pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab beliau, di bahagian hulu pedangnya. Maknanya di hulu pedang tu ada ukiran emas dan perak. Maka hadis ini dikeluarkan ataupun diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab Sunannya, di dalam bab jihad pada hadis 1690. Pengarang kitab ini Al-Imam Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih di dalam memberi ulasannya. Berkata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, menurut kebanyakan para ulama, memakai emas pada pedang itu dilarang. Maka hadis ini tidak boleh dijadikan dalil sebab telah diisytihar lemah. Allama Turpasti rahmatullah alaih berkata, hadis ini tidak boleh dijadikan hujah kerana sanadnya atau rantaian perawinya tidak diterima. Maka mengikut hadis yang lalu, hulu pedang dari perak itu dibenarkan. Kerana emas tidak dibenarkan, perawinya tidak selidik bahagian mana pedang itu yang diperbuat daripada emas. Dia hanya menyebut bahagian yang diperbuat daripada perak. Maka menurut Ibnu Khattan, perawinya Talib Ibn Hujar Al-Basri adalah lemah, yakni dhaif, sedangkan Az-Zahabi menganggap hadis ini hasan. Jadi kata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, hadis Mazidah ibni Malik ini di dalam memberi keterangan tentang pedang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam miliki, yang mana ada ukiran emas dan perak. Cuma riwayat ini menyatakan pedang itu ada ukiran emas dan perak pada hulu dia, dan itu tidak menjadi dalil. Kita tak boleh jadikan dalil mengatakan kita boleh pakai emas, pakai cincin emas, pakai gelang emas, pakai rantai emas. Kalau orang tanya pasal apa Nabi pakai emas, kita bawa riwayat pedang Nabi ada emas. Jadi tidak tepat, tidak tepat. Itu sebab dalam mengambil hukum, walaupun kita baca hadis, tapi bila datang kepada istimbat hukum, kita nak ambil hukum halal haram, sah batal, kita kena rujuk kepada fuqaha, rujuk kepada ulama fuqaha. Sebab yang paling alim adalah ulama fuqaha. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dipakai, mana yang tidak boleh dipakai. Kita tak boleh ambil terus daripada hadis Nabi sallallahu alaihi. Kita buka satu hadis, kita baca terus kita istimbat hukum. Itu bahaya. Sebab kita bukan ahli dia, kita bukan orang dia. Para ulama, kita rujuk dengan ulama fuqaha. Kita di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Mesir, kita bermazhab
Syafi'i. Dalam bab fuqaha, kita berpegang kepada apa yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Pegang satu imam. Kalau kita India, kita Pakistan, kita Bangladesh, kita Iraq, kita Turki, kita China, kita berpegang kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Kita pegang tu. Kita jangan campur aduk. Pagi jadi Syafi'i, tengah hari kan Zuhur Hanafi, petang kan Imam Ahmad Ibn Hanbal, malam kan kita Maliki. Kan? Sekarang kita dah jadi cacah merba dah. Kan? Kita pagi jadi ini, petang jadi ini, malam jadi ini. Jadi kita bebaskan diri kita daripada berpegang pada mana-mana imam. Kita campur aduk. Para fuqaha dalam mazhab itu sendiri pun tidak iktiraf apa yang kita buat kalau kita buat macam tu. Jadi kita tidak berpegang kepada mana-mana imam. Kita campur aduk. Ulama Syafi'iyah pun tidak iktiraf benda macam tu. Jadi berhati-hati. Kalau kita belajar dalam bab fuqaha, kita pegang satu. Sah batal pun kita kena rujuk kan. Sah batal kita rujuk. Ini jadi cacah marba. Kita kahwin pun ikutlah fuqaha kita. Kita nak nikah, kita kahwin, adalah hukum hakam kita. Kita di Malaysia. Kita hormatlah. Kita berada di Malaysia, kita hormat imam fuqaha di Malaysia. Jangan kita bawa benda lain. Kita ambil fatwa-fatwa yang bertebaran sehingga menimbulkan perbalahan. Jadi mazhab fuqaha dah selesai. Jadi kita dalam bab hukum, kita mesti merujuk kepada imam fuqaha mazhab. Kemudian pada hadis yang keempat, Ibnu Sirin rahmatullah alaih, Hadrat Ibnu Sirin rahmatullah alaih berkata, aku telah menempah sebilah pedang yang menyerupai pedangnya Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu. Samurah berkata bahawa pedangnya dibuat mirip seperti pedangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang itu adalah jenis yang digunakan oleh suku Banu Hanifah. Jadi Ibnu Sirin rahmatullah alaih ini dia bukan sahabat tapi dia tabi'in. Dia orang yang datang kemudian. Ibnu Sirin ni dia tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia sempat melihat sahabat. Jadi dia dikenali sebagai tabi'in. Jadi Ibnu Sirin rahmatullah alaih berkata, aku menempah sebilah pedang. Yang mana pedang itu menyerupai pedang satu orang sahabat, nama dia Samurah ibni Jundub. Jadi kenapakah Ibnu Sirin berkata aku menempah sebilah pedang yang menyerupai pedang Samurah ibni Jundub? Sebab Samurah ibni Jundub pernah berkata bahawa pedang yang dia miliki ini dia tempah. Dan aku buat pedang ini mirip seperti pedangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia carbon copy. Maka pedang itu adalah jenis yang digunakan oleh suku Banu Hanifah. Satu suku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata di dalam ulasan ini, Banu Hanifah adalah satu suku kaum di tanah Arab ini di Hijaz yang masyhur dengan pembuatan pedang-pedang yang bermutu. Jadi suku Bani Hanifah ni dia satu suku yang kaum dia terkenal dengan pandai buat pedang. Dia masyhur buat pedang. Jadi banyak orang tempah pedang, tukang-tukang buat pedang di tanah Arab pada ketika itu kebanyakan dia orang adalah dari suku Banu Hanifah. Maka mereka membuat pembuatan pedang yang bermutu. Mereka ini seorang lepas seorang menempah pedang yang menyerupai pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berakhirlah bab saif, yakni pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih hanya mengeluarkan 4 hadis berkenaan dengan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-14, yaitu babun ma jaa fi sifati dir'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu bab yang datang untuk menyatakan sifat tentang baju besi yang dipakai ataupun yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada baju besi. Nabi ada baju besi ini Nabi pakai
Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baju besi dipakai ketika perang. Baju besi, topi apa? Topi besi. Perisai. Jadi berkata Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah alaih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 7 pasang baju besi. Nabi ada 7 pasang baju besi yang diberi nama pertama Datul Fadul. Datul Fadul, baju besi yang pertama. Dikenali dengan nama ini lantaran saiznya yang besar, sebagaimana yang diberitakan di dalam hadis. Baju ini telah digadai kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syam. Kemudian baju besi yang kedua, Datul Hawashi. Baju besi yang ketiga, Datul Wishah. Baju besi yang keempat, Fiddah. Baju besi yang kelima, Saghadiyah. Baju besi yang keenam, Tabra. Dan baju besi yang kedua, Kharnak. Maka bab baju besi ini, kata Imam At-Tirmizi, merakamkan 2 buah hadis. Imam At-Tirmizi keluarkan 2 buah hadis yang menerangkan tentang baju besi yang Nabi SAW miliki. Hadis yang pertama ini daripada Hadrat Sayyidina Zubair ibni Awwam radhiyallahu anhu menceritakan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memakai 2 pasang baju besi pada hari peperangan Uhud. Nabi pakai, kata Hadrat Zubair ibni Awwam menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai 2 pasang baju besi pada hari peperangan Uhud, iaitu Datul Fudul dan Fiddah. 2 baju besi, pakai 1 baju besi pun dah susah nak jalan. Pakai baju besi dah susah nak jalan, apatah lagi pakai 2 baju besi. Jadi kata Zubair, baginda sallallahu alaihi wasallam bercadang mendaki bukit, tetapi tidak dapat mendaki bukit kerana besar dan beratnya 2 baju besi itu serta kesusahan yang ditanggung akibatnya. Muka baginda sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berdarah. Jadi ketika peperangan Uhud, bila kaum muslimin diserang, Nabi jatuh dalam lubang. Ketika Nabi jatuh dalam lubang, orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu beranggapan itulah waktu dan peluang yang baik untuk mereka menamatkan riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu itu sahabat telah mengelilingi Nabi. Tetapi bila Nabi jatuh tu, topi besi yang Nabi pakai, kata Zubair, topi besi tu dia ada besi bawah ni. Jadi kerana bila Nabi jatuh tu, topi besi tu dah apa? Tercucuk ni. Tenggelam dalam ni. Masuk dah, besi tu masuk. Jadi ketika Nabi dibawa keluar, Nabi nak dibawa naik ke atas bukit, Nabi tak boleh naik. Nak naik atas bukit Uhud. Sebab apa nak naik? Nabi nak menunjukkan dirinya kepada sahabat yang Nabi masih hidup. Nabi masih hidup. Tapi Nabi nak naik atas bukit tu, Nabi tak berdaya dah. Kerana besarnya baju besi itu dan beratnya 2 baju besi itu, serta kesusahan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggung akibat daripada mukanya yang berdarah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah memanggil Talha, satu orang sahabat. Nama dia Talha, Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Nabi panggil satu orang sahabat, nama dia Talha. Baginda meminta Talha untuk duduk. Nabi kata, Talha, duduk. Maka Talha duduk dan membantunya mendaki bukit itu. Jadi Nabi suruh Talha duduk,
Nabi apa macam mana? Talha duduk, Nabi pegang belakang Talha dengan dua baju besi. Dan dalam peperangan Uhud pada waktu itu tangan Talha telah hampir putus. Masa Nabi panggil Talha, tangan Talha tu dah hampir putus. Tangan dia dah apa? Tangan dia dah terkulai dah. Jadi Nabi kata, wahai Talha, duduk, kata Nabi. Dan Zubair berkata, ketika Talha mendaki bukit itu, Talha bawa Nabi naik atas bukit. Pada waktu itu aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat Talha, kata Nabi. Nabi sabda, Nabi kata wajabat Talha, maksudnya adalah wajib untuk Talha. Nabi kata wajabat Talha, adalah wajib untuk Talha. Maka para ulama hadis menafsirkan bila Nabi kata wajabat Talha, adalah wajib untuk Talha, maksudnya dua, sama ada wajib syurga untuk Talha ataupun wajiblah syafaat bagiku untuk Talha. Jadi ulama hadis tafsir. Jadi tuan-tuan, kita perlu kepada ulama untuk tafsir. Kita tak boleh tafsir sendiri. Kita bukan ahli. Jadi hadis dan Quran kita perlu keterangan. Jadi ulama hadis bila dilihat keseluruhan hadis dan sirah, bila maksud Nabi kata wajabat Talha, kata para ulama hadis bermakna wajib syurga untuk Talha ataupun wajib syafaatku untuk Talha. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam bab jihad pada hadis 1692 dan juga di dalam kitab Manaqib pada hadis 3739. Jadi dalam keterangan ini berkata Maulana Zakaria rahmatullah alaih, keadaan peperangan Uhud pada waktu itu amatlah sengit. Setengah para sahabat telah bimbang baginda sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Baginda sallallahu alaihi wasallam menaiki bukit tersebut agar para sahabat ridwanullahu ajma'in nampak baginda sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup dan ini akan meneguhkan semangat mereka. Pada awal sahabat ingat Nabi dah terbunuh. Jadi bila Nabi naik bukit itu untuk Nabi tunjukkan kepada sahabat yang beliau masih hidup dan dengan ini meneguhkan semangat mereka. Maka setengah para ilmuwan berkata baginda sallallahu alaihi wasallam juga menaiki bukit untuk meninjau keadaan ehwal musuhnya. Pada hari tersebut Sayyidina Talha ibni Ubaidillah radhiyallahu an telah mengiringi dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beraninya. Bila mereka sekalian para sahabat bercerita tentang Uhud, mereka akan berkata hari Uhud adalah hari Talha. Jadi bila semua para sahabat yang terlibat dalam peperangan Uhud, walaupun pada awal kaum muslimin menang, kemudian kalah. Kemudian kalah. Kalah sebab apa? Berlaku kekilafan. Khilaf. Bukan sahabat degil, berlaku khilaf. Sebahagian melihat bila orang-orang musyrikin lari ke belakang, para sahabat ingat dah habis perang. Dah habis perang. Nabi perintahkan pasukan pemanah. Nabi kata pasukan pemanah mesti berada di atas bukit. Nabi kata jangan turun daripada bukit. Maka para ulama berkata pada waktu itu telah berlaku khilaf. Telah berlaku perbezaan dalam menafsirkan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata jangan turun daripada bukit. Nabi beritahu dengan pasukan pemanah. Tetapi para sahabat bila selesai dah habis kaum musyrikin lagi, pasukan-pasukan pemanah merasakan peperangan
Selesai. Dia kata boleh turun lah. Sebab Nabi suruh kita jangan turun. Sebab Nabi ketika perang jangan turun. Ni perang orang musyrikin dah lagi, maknanya boleh tu. Jadi berlaku khilaf kat situ. Berlaku salah tafsir, salah pemahaman. Jadi bila turun daripada bukit, maknanya tidak ada pasukan yang ada di atas bukit. Kalau ada pasukan di atas bukit, dia akan lihat. Kita ni tuan-tuan, bila kita berada di tempat tinggi, kita akan dapat lihat macam imam kan. Imam bila hari Jumaat baca khutbah, dia akan nampak semua orang. Dia akan tengok siapa dengar khutbah, dia akan nampak siapa tidur, dia akan tengok siapa main handphone, dia tahu. Dia tahu. Masa khutbah, siapa tidur, siapa dengar khutbah, siapa main telefon, siapa borak. Sebab bila dia naik 3 mata tangga, dia akan lihat apa? Dia akan lihat keseluruhan. Tuan-tuan tak percaya, besok pagi hari Jumaat naik mimbar. Besok pagi Jumaat kan. Siapa nak baca khutbah saya bagi. Tak percaya, naik. Tuan-tuan akan tengok. Tuan-tuan akan nampak semua. Itu pasal Nabi sunnah khutbah ada mimbar. Mesti naik mimbar. Jadi kalau kita naik tinggi, kita akan nampak secara keseluruhan. Itu sebab orang pakai drone. Kenapa orang gila main drone ni? Drone. Sebab apa? Bila drone naik aja, dia akan lihat keseluruhan. Kalau orang nak tengok apa berlaku di balik hutan tu, orang pasang metal deck besar-besar, tak tahu apa meniaga dalam metal deck tu. Cina buka kilang haram, pasang metal deck besar-besar, tutup habis. Kita pun tak tahu apa dia buat dalam tu. Senang je, naikkan drone. Naikkan drone, kita akan nampak apa dia buat dalam tu. Rupanya dia buat proses samsu haram. Samsu haram. Jadi drone ni, dia boleh lihat apa yang berlaku di atas bangunan. Dia akan lihat secara keseluruhan. Jadi Nabi perintahkan supaya pasukan pemanah ni jangan turun. Tapi bila perang dah habis, pasukan pemanah rasa dah habis perang. Maknanya mereka menyangka perang dah habis dan tiada lagi larangan Nabi untuk tidak turun. Jadi maknanya boleh turun. Orang pun dah lari. Harta rampasan bergelimpangan. Jadi pada waktu itu ada keinginan untuk mengambil harta rampasan, harta ghanimah. Tetapi Allah jadikan kisah Uhud ni satu iktibar. Kerana pada waktu itu Khalid Al-Walid pada waktu itu belum Islam. Khalid Al-Walid dia bawa pasukannya dari arah belakang. Ketika sahabat yang turun daripada bukit sedang mara ke depan mengutip harta rampasan, Khalid Al-Walid datang dari balik belakang bukit. Dia bawa pasukan belakang. Akhirnya Khalid menyerang sahabat daripada arah belakang. Bila sahabat diserang daripada arah belakang, orang kafir musyrikin yang lari ke depan, pasukan depan yang lari, bila dia toleh, dia tengok Khalid serang di belakang, dia pun U-turn. Jadi sahabat pada ketika itu terpaksa berhadapan dengan pasukan musuh dari depan dan juga dari belakang. 70 orang sahabat syahid. Termasuklah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah ni dia syahid disebabkan dia syahid, yang bunuh dia adalah Wasi. Isteri Abu Sufyan, Hindun. Hindun dia telah upah Wasi. Hindun ni telah upah Wasi. Dia bayar Wasi dengan satu amount. Dia kata kau punya kerja bunuh satu orang je. Bunuh Hamzah.
Dan wasi ni tuan-tuan, dia kulit hitam. Dia hamba kulit hitam. Jadi antara syarat dia adalah dia dibebaskan. Kalau dia dapat bunuh, dia diberi bayaran dan dibebaskan. Dan kelebihan wasi ni, dia punya kelebihan, dia adalah satu orang yang kalau dia baling lembing mesti kena. Dia kalau baling lembing tu, kalau dia target dekat dada, jantung, mesti kena. Mesti kena. Dan bila satu orang tanya dengan Hindun, kenapa wasi ni? Hindun kata, kau pernah tengok ke dia baling lembing? Hindun kata, kau orang pernah tengok dia main lembing? Pernah tengok dia baling lembing? Hindun kata, aku pernah tengok dia baling lembing. Dia punya bagus. Tidak ada orang di atas bumi Arab ni yang memiliki kebagusan membaling lembing lebih daripada wasi ni. Sehingga Hindun pernah wasi, Hindun tunjuk dengan dia orang, satu orang perempuan penari gelik. Perempuan apa? Perempuan penari gelik ni, menari. Dulu-dulu zaman jahiliah ni, dia suka perempuan penari gelik. Bukan dulu, sampai sekarang pun orang suka. Tahu? Sampai sekarang pun orang, itu yang kat KL tu. Kan? Dia bawanya perempuan daripada Bangladesh, daripada Pakistan, daripada India. Dia buka satu pub dekat situ, dia gelik. Dia gelik. Yang Pakistan pun datang baling duit, yang Bangladesh pun datang baling duit, yang Hindustan datang pun baling. Dia bawa betul-betul macam Bollywood punya. Tahu, dia gelik, perempuan tu gelik, dia buka satu baju. Yang belakang ni duduk baling duit. Bukan dulu sampai sekarang, dan bukan sekarang, dulu, kini dan selama dia. Bukan dulu, kini dan selama dia. Jadi ketika dia gelik, perempuan ni gelik, dia pakai satu macam lubang atas. Lubang ni besar ni. Dia ada besi, dia pakai lubang. Perempuan tu gelik. Hindun panggil wasi. Hindun kata, wasi, tunjukkan kehebatan kau. Perempuan tu jauh, perempuan tu gelek. Wasi ambil lembing. Wasi tengok, bukan wasi tengok perempuan tu gelek. Wasi tengok besi atas kepala tu. Wasi tengok je besi atas kepala tu. Dia usah ni je lubang dia. Perempuan tu gelek. Jadi besi tu berpusing. Sampai satu tahap wasi balik. Bila wasi balik, masa dia gelek, besi tu masuk dalam lubang, keluar. Terror tak wasi? Terror. Kalau kita balik, mati perempuan tu. Tahu, kalau perempuan tu gelek, kita balik. Masjid Raham ni pasukan balik. Confirm perempuan tu mati. Mesti mati. Dan perempuan yang gelek tu pun berani, sebab dia tahu kehebatan wasi. Jadi Hindun bayar wasi. Hindun kata, bunuh satu orang ya. Bunuh Hamzah. Jadi dalam Hayatus Sahabah, Maulana Yusuf rahmatullah alaih ketika mengarang kitab Hayatus Sahabah, dia bawa peristiwa di Badar. Ketika wasi nak bunuh Hamzah, Hamzah pada ketika itu datang. Hamzah pakai di lehernya sejenis kalung. Hamzah pakai satu macam kalung. Kalung itu diperbuat daripada, dia panggil kuku. Dia jenis apa? Bulu helang. Dia ambil bulu apa? Bulu helang. Dia pakai sejenis macam kalung yang diperbuat daripada bulu helang. Sayyidina Hamzah pakai. Jadi Hindun kata, wasi kata nak bunuh siapa? Hindun kata yang pakai kalung bulu helang tu. Sebab Hamzah ni satu orang yang besar dan tinggi. Dia kata itu orangnya. Jadi ketika kemuncak peperangan Badar ni, wasi dia tak cari orang lain, dia cari Hamzah. Dan bila dia tengok Hamzah betul-betul, tepat dia tengok Hamzah,
dalam kecamuk peperangan tu, bila dia baling tombak dia, masuk tepat kena pada bawah paras ni. Hamzah kena dekat bawah ni, tepat kena setengah daripada tombak keluar dekat belakang. Bukan sikit, setengah tombak tu keluar. Maknanya dia baling begitu tepat. Tepat kena pada Hamzah. Tapi pada waktu itu Hamzah masih lagi apa? Hamzah masih lagi berjuang. Akhirnya berapa lama Hamzah boleh tahan? Akhirnya Hamzah syahid dalam peperangan Badar. Kemudian Hindun perintahkan Wasi untuk potong hidung Hamzah. Potong hidung Hamzah. Wasi yang potong, Hindun tak potong. Hindun kata potong. Potong hidung Hamzah ni. Potong. Potong dua telinga Hamzah. Bawa keluar dua telinga ni. Potong. Lepas tu Hindun kata belah dada dia. Belah dada dia. Hindun kata tarik keluar jantung dia. Tarik keluar isi jantung dia buat keluar. Punya marah Hindun dengan dia, sehingga Hindun dah genggam jantung Hamzah ni, bukan hati, jantung, qalb. Pegang jantung dia. Hindun nak makan, punya marah tu nak gigit, tapi dia tak sanggup gigit. Dia tak sanggup, jadi terburai Hamzah macam tu. Terburai. Itu sebab Nabi SAW bila tengok keadaan Hamzah ni, bila Nabi tengok keadaan Hamzah ni, Nabi tak boleh terima keadaan. Nabi tak boleh terima kejahatan yang Hindun buat terhadap mayat. Nabi tak boleh terima. Lama Nabi tak boleh terima. Dan Nabi tidak boleh terima benda tu sampai Nabi wafat. Nabi tak boleh terima. Tetapi akhirnya Hindun dan Wasi dua-dua masuk Islam. Bila Wasi nak masuk Islam, sebab Nabi dah keluarkan Nabi telah keluarkan arahan untuk bunuh Wasi. Nabi kata kalau jumpa Wasi, potong. Akhirnya Wasi lari. Kemudian bila zaman Fatah, masuk Islam menawan kota Mekah, Wasi tulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasi menyatakan keinginan dia untuk terima Islam. Dan Nabi terima keislaman Wasi. Cuma Nabi pesan dengan Wasi satu benda. Nabi kata dengan Wasi, aku terima keislamanmu, tapi dengan satu syarat, kata Nabi. Dalam mana-mana majlis aku, kau jangan duduk depan aku, kata Nabi. Jangan duduk macam acu ni. Tahu? Nabi pesan dengan Wasi, dalam mana-mana pengajian aku, dalam mana khutbah aku ni, kata Nabi, Nabi kata kau jangan duduk depan aku. Jangan kau tunjukkan wajah engkau kepada aku. Kerana setiap kali aku tengok wajah engkau, aku teringat kejahatan yang kau buat kepada Hamzah. Kau jangan tunjuk muka engkau depan aku. Maknanya kalau datang, pergi duduk dekat belakang, duduk belakang langsir. Pergi duduk belakang tiang. Duduk belakang tiang. Itu sebab tuan-tuan bila datang masjid, jangan nyogok belakang tiang. Itu orang bersalah. Jangan duduk belakang tiang. Jangan. Itu orang yang bersalah. Begitu juga Hindun. Nabi beritahu dengan Hindun. Bila Hindun masuk Islam, Nabi pesan dengan Hindun, kau pun jangan tunjukkan wajah kau. Jadi Hindun dan Wasi ni bila dia datang, dia selalu apa? Dia duduk, dia tidak menampakkan wajahnya. Kerana penderitaan yang berlaku, Nabi lihat jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib di dalam peperangan Uhud. Jadi hampir 70 orang sahabat telah syahid dalam peperangan Uhud. Dan pengakhiran dia, setengah ilmuwan berkata baginda sallallahu alaihi wasallam menaiki bukit untuk meninjau ehwal musuh. Pada hari tersebut Sayyidina Talha mengiringi dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berani. Bila para sahabat bercerita tentang Uhud, mereka akan berkata hari itu adalah hari Uhud, adalah hari Talha.
Beliau yakni Talha telah melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tubuhnya selaku perisai. Talha pakai tubuh dia. Talha tak pakai baju besi. Talha perisai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tubuhnya. Dia tetap melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam walaupun didapati lebih 80 liang tikaman telah berkelar di tubuhnya dan tangan Talha kesudahannya telah menjadi lumpuh. Atau saya kata tadi, pada waktu itu tangan Talha dah hampir putus. Jadi Talha protect Nabi. Dia tak pakai perisai. Dia protect, dia punya perisai tubuh badan dia. Dalam kitab mana lebih daripada 80 kesan tikaman lembing dan pedang. Dia tak mati. Dan tangan dia lumpuh. Habis tangan dia. Jadi berakhirlah. Jadi bila disebut tentang Talha, ulama hadis mengatakan apabila disebut tentang Uhud, mereka akan mengatakan hari Uhud adalah hari Talha. Wajibat Talha. Ini wajib atas Talha. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan ya. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Insya-Allah kita sambung hadis yang kedua pada minggu yang akan datang insya-Allah. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih para subhanallah bihamdi subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Zaina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidayn wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.